kat sini dia ada nama muridnya 2 orang dan kebanyakannya jawab berapa untuk soalan 1 ni. Disebabkan ada 2 je tak nampak lah kan data dia. Kalau 40 orang mungkin nampak lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan cara macam mana kita nak buat kuis dengan menggunakan Google Form. Jadi yang pertama, kita buka Google Chrome dan terus kepada Google, typekan Google Form. Kemudian kita pergi di bahagian atas kali ini, kita klik, okey. Dan kita pilih sebagai personal. Okey, setelah kita sampai di bahagian Google Form, pastikan akaun yang kita gunakan ini merupakan akaun yang telah dibekalkan oleh KPM, iaitu akaun delima, supaya kerja-kerja kita simpan di dalam satu tempat. Kemudian untuk membuat kuis, di sini terdapat beberapa pilihan. Jadi pilihan yang paling sesuai adalah kita dengan memilih blank quiz. Okey. Setelah kita berjaya masuk ke dalam blank quiz, jadi langkah pertama adalah dengan menamakan kuis ini. Sebagai contoh, saya ingin membina kuis matematik. Tajuknya adalah mata wang. Kuis mata wang dunia untuk murid tahun 4. Jadi saya pilih kat sini yang form description ni saya letak tahun 4. Nama sekolah SK Tun Dr. Ismail. Okey. Tuan-tuan boleh letaklah apa-apa yang bersesuaian kat sini lah. Contoh nama cikgu kan. Okey. Cikgu Muhammad Afiq, letaklah apa-apa arahan ke apa ke. Okey. Seterusnya kita pergi kepada yang kedua. Selepas kita menamakan ni, yang kedua, jangan kita terus kepada soalannya. Sebab nanti bila kita terus kepada soalan, nanti bila di bahagian responses, kita tak tahu siapa yang jawab soalan yang dapat betul semua tu. Jadi kat sini, kita perlu letakkan nama murid. Nama murid. Okey. Secara automatik dia akan pilih short answer sini ya. Jangan paragraf panjang sangat. Paragraf macam nak bagi ayat yang dalam 2-3 ayat lah. Pilih yang short answer sahaja. Jangan pilih multiple choice. Multiple choice ni aneka pilihan, ABCD tu kan. Janganlah. Okey. Yang paling sesuai adalah short answer. Kat sini. Jadi kat sini answer key-nya tak perlu. 0 point lah, kosong markah. Dan kat sini jangan lupa required ni yang diperlukan ya. Kalau murid tu tak nak letak kat sini nama dia, nanti kita tak tahulah. Jadi kita onkan button ni, murid tu wajib letak nama dia. Seterusnya yang kedua, barulah kita add question yang ada kat tepi sebelah kanan ni. Kita add dan kita masukkan soalan yang pertama, iaitu nyatakan mata wang bagi negara tersebut. Okey, mata wang. Jadi mata wang apa? Jadi kat sini saya ingin memasukkan gambar. Okey, gambar supaya bila murid nak jawab soalan ni, dia tengok gambar dan dia boleh jawab soalan. Jadi kat sini gambar tu kat mana saya nak cari? Okey. Okey, saya telah dapatkan buku teks digital matematik tahun 4 kat sini. Okey, tahun 4 yang terbaru . Okey. Sekarang ni saya nak pilih gambar negara Jepun ni, mata wang negara Jepun ni. Jadi saya tekan kepada snipping tool kat sini ya. Sebab saya dah ada. Kalau tuan-tuan tak ada, pergi ke bahagian ya, start ni. Pilih snip, type snip. Okey, dekat sini bila dah ada, dia akan keluar snipping tool ni. Tekan je lah. Mana punya? Okey, dah ada, lambat sikit. Okey, dekat sini dia ada free form, rectangular snip, window snip, full screen snip. Okey. Free form ni kalau kita pilih, kita boleh pilih mana-mana bentuk kita nak macam ni lah, cara bebas lah. Okey. Tapi kalau macam ni saya tak nak sebab susah kan. Jadi kita pilih kepada rectangular snip. Sebab saya nak pilih gambar negara ni je. Ni mata wang ni je. Okey.
Kemudian kita simpankan gambar ni ke dalam folder yang saya letakkan di dalam desktop. Okey, namakan, buat satu new folder. Okey, mata wang. Sini, simpan di sini. Pertama, Jepun. Okey, kita ulang lagi yang kedua. Kita ambil negara, inilah negara China lah. Okey, China. Okey, save. China namakan supaya senang nak cari nanti. Dan yang ketiga, saya nak negara Australia. Ulang langkah yang sama. Okey, tarik. Simpan. Okey. Australia. Cukuplah 3. Kalau rasa nak buat 10 soalan, tuan-tuan atau cikgu-cikgu buatlah 10 langkah yang sama. Okay, seandainya bentuk soalan tu bentuk yang sama lah. Okay. Seterusnya kita kembali semula ke dalam Google Form kita. Kemudian kita telah pun ambil gambar-gambar tadi, dan kita boleh muat naik gambar tersebut dengan menekan button ni, gambar ni, image ni. Tekan ni, upload, browse. Okay, masukkan contoh Jepun. Okay, dia akan keluar gambar dia. Okay. Kat sini saya nak bagi satu tips. Semasa cikgu-cikgu nak snip gambar ni, jangan pilih gambar tu dalam keadaan kecil macam ni. Ini kesian budak-budak nanti nak, contoh cikgu nak ambil gambar ni kan. Cikgu terlupa nak besarkan, cikgu snip gambar ni, kecil-kecil ni. Kecilnya gambar ni. Nanti gambar ni dia masuk dalam Google Form, cikgu kat sini. Dalam keadaan yang sangat kecil dan budak-budak tak nampak. Okey. Ini disebabkan saya dah snap besar-besar tadi, saya dah crop besar-besar, jadi saya boleh besarkan. Okey, kecil, ngam-ngam lah. Okey, sesedap rasa. Yang terlalu kecil jangan terlalu besar sangat. Kalau besar sangat pun satu masalah juga, nanti penuh telefon budak-budak tu. Okey, kat sini kita pilih pilihan jawapan pertama. Okey, pastilah jawapan sebenar dia yen. Okey, ni jawapan jawapan lain, jawapan gangguan, dolar, yen, ringgit. Dan tulis taka. Okey, jadi jawapan sebenarnya adalah yen kat sini kan. Kita boleh tekan sini. Sebab sini adalah ruang untuk murid pilih jawapan dia. Jadi jawapan kita adalah di sini, ASCII. Tekan ASCII ni. Yang pertama dekat sini point ni, cikgu letak nombor 1, satu markah. Letak 2 pun tak apa. Bergantung pada soalan. Kalau soalan susah letak 2, 5 kau ikutlah. Okey. Kemudian kat sini kita pilih jawapan ni yen. Okey, dah tanda right ni. Dan tekan done. Dan seterusnya kita tekan, hidupkan button required. Required pula, required. Okey. Gambar ni, okey, kita boleh letak di tengah boleh. Di kanan boleh, dan macam-macam lah. Okey, letaklah kat tepi. Macam ni. Seterusnya kita nak buat soalan yang kedua. Okey, kalau kita buat balik, kalau kita tekan kepada equation ni, dia akan ambil masa yang lama kan. Okey, nak buat ni balik, nak type ni balik, nak ini balik, nak itu balik. Jadi kat sini dia ada fungsi duplicate. Kita duplicate je. Tapi kat sini kita kena hati-hati sebab soalan ni soalan yang pertama. Kita kena tukar nombor 1 tu pada 2. Kat sini gambar ni pun kita perlu tukar. Klik dan tukar change. Dan kita tekan browse. Kita pilih negara Australia. Okey, untuk soalan yang kedua. Okey, di sini dah masuk dah soalan ni, tapi kat sini jawapan ni yen. Okey, jangan risau. Tekan ASCII balik. Okey, tutup yen ni, onkan dolar sebab jawapannya dolar. Okey, done. Dah siap soalan kedua. Kita masuk soalan yang ketiga. Okey. Kalau cikgu ada 10 gambar, ulanglah 10 langkah yang sama macam ni, kejap aja. Tukarkan gambar, change, browse. Pilih negara China pula. Okey. Dah masuk, tapi dekat sini dia tak ada pilihan jawapan, jadi saya tukarkan jawapan alang-alang klik ni kan. Tekan tukar kepada renminbi. Okey, ni jawapan sebenarnya tau, renminbi. Okey.
Dah tick lah, betul lah tu. Okey. Selesai. Okey, ini adalah 3 soalan mudah. Jadi kita tambahkan soalan yang keempat dengan menggunakan fungsi ni, add question. Tekan ni dan kita tambahkan soalan yang keempat. Jarak sikit. Apa ya soalannya? Okey, apakah nama mata wang bagi negara Thailand? Contoh sini saya tak nak guna multiple choice lagi, saya nak pilih pilihan lain iaitu short answer. Okey, short answer ke sini. Saya nak murid masukkan type sendiri jawapan bagi mata wang Thailand di sini. Jadi dekat sini answer key-nya adalah kita tekan answer key-nya dan di bahagian sini kita letakkan markah dahulu dan yang kedua kita typekan jawapan yang sebenar. Okey, but ya. Jawapannya but kan? B-A-H-T. Okey, but. Selain daripada itu, kalau murid type huruf besar, kita kena bagi jawapannya huruf besar juga. Macam ni, but. Okey, but huruf kecil semua, huruf besar semua dan satu lagi but yang bermula dengan huruf besar. Dia macam-macam. Ya. Biasanya inilah jawapan yang kita terima. But huruf besar semua dan satu ni pangkal dia huruf besar, capital letter. Okey, kemudian kita tekan done di sini. Okey. Ni soalan dia nombor 4. Dan kita nak guna soalan nombor 4 ni balik, kita tekan duplicate dan kita masukkan nombor 5 di sini. Tukarkan nama Thailand ni kepada negara Bangladesh. Okey. Dan jawapannya answer key. Okey, bukan taka lagi, pangkah. Jawapannya taka, TAKA. Huruf besar TAKA dan satu lagi huruf besar di awal, TAKA. Okey, dan kembali kepada soalan nombor 4 tadi saya lupa nak tekan required ni. Tekan required dan soalan nombor 5 pun required. Okey. Seterusnya saya nak buat soalan yang ke-6. Okey. Soalan ke-6 dengan menggunakan aneka pilihan. Sebab saya terlupa pula nak tunjukkan cara yang kedua. Okey, add question je. Soalan ke-6. Sekarang saya nak murid buat pilihan. Yang mana satukah mata wang bagi negara China? Okey. Kat sini dia ada option. Jadi saya tak nak letak jawapan kat sini. Saya nak letak gambar kat sini. Okey, add supaya murid-murid ni pilih gambar yang mana yang betul. Okey. Saya letaklah gambar yang kita dah snap tadi kan. Yang kita dah crop cantik tadi. Okey, ni yang pertama. Okey, option 1 ni padam lah. Okey, 2 browse China. Ni jawapan sebenar dia. Okey, masuk dan yang ketiga kita letak. Okey, Australia. Okey. Dah dapat pun gambarnya. Jadi jawapannya mestilah yang nombor 2 ni kan. Jadi nak letak kat sini kita tekan answer key. Markah 1 dan jawapannya nombor 2 kat sini dan tekan done dan tekan required. Okey. Macam mana kita nak tengok preview bagi soalan-soalan ni? Kita tekan kepada yang di atas ni, mata ni. Ni bukan Freemason ni. Mata untuk preview. Tekan preview, kita akan dapat gambaran sebenar macam mana kuis tersebut dipaparkan kepada murid ya. Okey, ni soalan 1. Kita cuba jawab soalan ni. Letak nama murid Afiq, wang yen, nombor 2 dolar, nombor 3 renminbi, nombor 4 baht, nombor 5 taka dan yang ke-6. Okey, kat sini kita nampak dia ada option 1, option 2, option 3. Kalau boleh kita tak nak lah bagi nampak option ni kan. Kita nak kosong. Nanti kita cubalah macam mana. Okey, jawapannya adalah yang option 2. Okey, submit. Kita tengok view score.
Okey, bila kita dah view skor, markah yang ditunjukkan adalah 6/6. Okey, betul semualah. Cantik ya. Nama dah ada. Okey, dia tanda betul. Right. Okey semua. Okey semua, dan akhir sekali option 2 ni okey ya. Okey, sini. Jadi kita tadi nak betulkan balik kan option 1, 2, 3 ni kan. Kalau boleh lah. Pergi kembali kepada quiz tadi. Kat sini option 1 ni dia masih kalau kita padam pun masih keluar lagi tau. Tapi kalau kita tekan ni jarak. Lama juga tak mau. Dekat nombor 1 boleh, nombor 1. Boleh ya, nombor 1. Okey. Ataupun yang lebih cantik jawapan 1. Jawapan 1. Pilihan 1. Cantik pula. Pilihan 1. Pilihan 2. Yalah, sebab soalan kita kan dalam bahasa Melayu kan, jadi tak cantik pula tiba ada option 1, 2, 3 ni kan. Pilihan 3. Okey. Bila kita dah repair ni, kita tekan preview balik. Dia akan repair balik saja. Ni pilihan 1, 2 dan 3. Okey. Tadi saya dah jawab kan. Saya padam balik yang ni, saya jawab balik semula. Letak nama lain Muhammad. Yang saya main tembak ya. Kalau betul-betul lah. Ya, dolar. Ni ringgit. Okey. Ringgit. Okey. Okey, ringgit ni saya padam dulu lah. Buat contohnya saya terlepas soalan nombor 5 ni kan. Dan saya terus kepada soalan nombor 6 dan saya pun nak submit ya. Nampak. Bila kita hidupkan butang required tadi, dia akan bagi amaran kat sini. This is a required question. Jadi kita kena jawab juga. Ya. Mandatory lah jawab. Ikutlah budak tu, kalau tak ingat tembak ialah ringgit contoh lah. Dan hantar. View score. Okey, markah dia 1/6. Okey. Ni markah dia. Jadi kat sini cikgu, macam mana kita nak check siapa yang dah jawab ataupun siapa yang belum. Jadi terlebih dahulu sebelum kita lupa, ni quiz mata wang dunia ni kita copy dan kita paste kat sini ya. Blank quiz ni. Nanti susah nak cari. Okey. Sebagai contoh kita pun sharekan benda ni kepada anak murid kita dan mereka dah jawab, contohnya ada 40 orang jawab. Jadi macam mana kita nak tengok respon-respon murid-murid ni? Jadi yang pertama kita buka balik Google Form yang saya tunjukkan di awal video ni. Okey. Kemudian kita jangan pilih yang di atas ni. Ni nak buat quiz tu semula. Pilih yang ini, quiz mata wang dunia. Tekan ni balik. Dia akan keluar balik soalan yang kita buat tu. Dan kat bahagian yang tepi ni adalah responses. Dia ada 3 pilihan kat sini. Summary, question, individual. Kalau summary ni secara keseluruhan lah. Jadi average dalam kelas kita tu kita boleh tengok sama ada murid-murid kita tu lebih kepada bahagian yang markah banyak ke ataupun markah yang sedikit ya. Macam mana tengok. Kat sini dia ada nama muridnya 2 orang. Dan kebanyakannya jawab berapa untuk soalan 1 ni. Disebabkan ada 2 je tak nampak lah kan data dia. Kalau 40 orang mungkin nampak lah. Okay. Seandainya murid-murid pilih soalan yang salah, itu bermasalah. Maknanya mungkin informasi maklumat yang cikgu ajar tu tak sampai kepada murid, ataupun murid tak faham, ataupun murid jawab sambil lewa, macam-macam faktor juga. Kemudian kepada question ni kita boleh tengok. Okay. Ni ungraded response. Tekan ni apa ya, respon 1. Okey. Ni malah yang ni kan kita letak sebagai quiz tadi kan, tak ada markah kan. Letak je lah kosong kot. Boleh kot ya. Ataupun kita repair balik, boleh ke? Kat sini rasa kosong. Ya. Question individual. Okey, yang ni pertama, yang ni kedua, Muhammad. Okey, saya sampai itu saja. Dan sebelum saya terlupa, macam mana kita nak sharekan soalan yang kita ada ni kepada murid-murid. Jadi cara nak share ni, yang pertama tekan kepada ni gambar apa, gear ni. Okey. Kemudian dekat bahagian general ni, dia ada tulis collect email kan. Tak payah, nanti susah pula. Okey.
Okey, nampaknya yang kedua ni require sign in ni memerlukan log masuk. Jadi untuk memudahkan murid-murid untuk jawab, kita offkan sajalah benda ni supaya murid-murid bila tekan dia boleh jawab teruslah tanpa perlu login, log masuk dan macam-macam lah. Okey. Kemudian limit to one responses. Okey, tak payah tak apa. Respondent can edit after submit. Yang ni off lah. Jangan di on. Kalau di on nanti contohnya budak tu dah hantar salah, dia boleh repair balik. Okey. Ini tak perlu. Si summary chat and text responses pun tak perlulah. Okey. Dekat bahagian ni kita offkan semua. Dan yang kedua presentation, show progress bar ni tak ada apa sangatlah. Okey, tak perlu. Show link to submit dan respond pun rasanya kalau nak off pun boleh, tak off pun boleh. Okey, kalau kita letak sini, contoh murid tu dia dah jawab dapat 1/6. Dia rasa nak cuba lagi, dia boleh tekan balik link tu dan jawab balik. Okey. Dan di bahagian confirmation message ni, your response has been recorded. Yang ni lah bahasa Inggeris lah. Jadi kita repair balik ya, edit balik, kita lihat tahniah kerana telah menjawab kuis ini. Terima kasih. Okey, ni apa benda ni, bila murid tu dah selesai jawab, paparan ataupun mesej ni akan terpapar di akhir soalan tersebut. Okey. Dan yang ketiga adalah quizzes ni. Pastikan ni on, jangan tak on. Okey, make this a quiz. Kemudian ni tak ada apa lah. Ni turn on lock mode ni untuk Chromebook yang guna Chromebook boleh lah. Maknanya dia tak bagi sesiapa kita nak Google jawapan kat mana-mana web dia tak bagi lah. Maknanya budak-budak ataupun yang menjawab responden tu akan duduk je menghadap soalan tersebut tanpa boleh tiru mana-mana ya. Kemudian release grade kita immediate lah. Okey, jangan later ni, lambat, budak-budak ni nak cepat je. Okey, respondent can see miss question. Yang mana satu soalan yang termiss, tapi kat sini kita dah on kan semua required kan, dia tak ada lah termiss. Okey, correct answer dan juga point value boleh. Seandainya tuan-tuan nak tengok ni apa fungsinya, boleh cuba try and error. Okey, save kat sini. Dan seterusnya kita nak hantar link ni, kita akan pilih send. Bila kita tekan send ni, kita offkan benda ni, klik email addresses ni. Okey, kita pilih pada bahagian klik kertas ni. Okey, klik kertas ni adalah ikon yang di mananya kalau kita jumpa klik kertas ni memang dalam tu ada link. Okey, ni link. Link ni yang kita akan share kepada murid, tapi ni terlalu panjang jenuh lah. Jadi kat sini dia ada button shorten URL, kita klik shorten ni dia akan pendekkan. Okey, tuan-tuan nak klik kanan copy boleh, ataupun copy kat sini pun boleh. Okey. Dan soalan jawab kuis ini bolehlah cikgu share kepada murid-murid. Contoh lah, cikgu share, type lah apa-apa dulu kat word ni kan. Okey, ni contoh. Ni yang di link dia. Seandainya murid klik link ni, dia akan pergi kepada tab yang kita saya paste ya. Bila saya paste link tadi, kita akan terus kepada soalan kuis mata wang dunia sini. Nama murid dan soalan-soalannya ada 6 soalan. Okey, dan juga button submit. Okey, saya rasa sampai itu saja. Dan akhir sekali, selamat mencuba dan sekian, terima kasih.